Yang mana ayat ini ayat yang menceritakan kepada kita tentang satu contoh, satu teladan yang terbaik yang perlu diikuti oleh umat manusia. Yang mana umat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berharap, mereka yang mendambakan untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang daripada Allah dapat kita berkumpul pada malam ini menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil kesempatan menjunjung satu sunnah daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita menanti kedatangan Aisyah, kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang Allah catatkan pahala di sisinya, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada Al-Quranul Karim, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang mana ayat ini ayat yang menceritakan kepada kita tentang satu contoh, satu teladan yang terbaik yang perlu diikuti oleh umat manusia. Yang mana umat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berharap, mereka yang mendambakan untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah dan mengimani hari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sedar tak sedar, seringkali kita ungkapkan permintaan dan hasrat kita di dalam bacaan rukun kita di dalam solat. Bila mana kita sebut di dalam solat, Maliki Yaumiddin, iaitu Malik, penguasa pada hari agama, ataupun dikenali sebagai hari kita bertemu dengan Allah untuk dihisap seluruh amalan kita, itulah hari kiamat. Antara perkara besar ataupun kelebihan nikmat yang paling besar yang bakal didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika mana mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dalam satu riwayat mengatakan, bila mana orang-orang ataupun para manusia dibahagikan mengikut zon masing-masing. Ada manusia yang zonnya adalah neraka. Ada manusia yang zonnya adalah syurga di sisi Allah. Ketika mana ahli-ahli neraka, ahli-ahli syurga diiringi untuk dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka ditahan. Lalu dikatakan, sebab apa yang kamu tahan kami? Maka ahli-ahli syurga, mudah-mudahan kita lah duduk dalam kumpulan tu. Kata ahli-ahli syurga,
Kata orang yang malaikat yang menahan mereka, yang mana kamu pada hari ini akan diberikan dengan satu nikmat yang paling besar. Geng-geng ahli syurga ni dia terkejut. Dia kata, nikmat apa yang paling besar? Ni kami nak masuk syurga dah, kami tak kena sentuh dengan neraka, kami nak on the way pergi syurga ni. Nikmat apa lagi paling besar? Maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala membuka hijab di antara dia dan juga makhluknya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita bercita-cita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bercita-cita untuk jadi jiran kepada Nabi. Kita bercita-cita untuk jumpa Nabi dan bergembira dengan Nabi di dalam syurga. Tetapi ada satu nikmat yang paling besar bagi seorang hamba, iaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dirakamkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebahagian riwayat yang datang kepada kita, bila mana Nabi sampai kepada kemuncak ajal, hampir untuk bertemu dengan Allah. Riwayat yang sampai kepada kita iaitu Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Ya, ada hadis dan juga riwayat mengenai ummati itu. Tetapi dalam bab yang lain, dalam keadaan yang lain. Tetapi antara sebutan Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Nabi duduk di pangkuan Aisyah, Nabi duduk tunggu ajal baginda sampai. Kata Nabi, fi rafiqil a'la. Aku nak jumpa dengan Tuhan yang maha lunak, teman yang maha lunak. Sebelum daripada kewafatan Nabi, Nabi berjalan dengan pembantu dia, Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Muwaibihah, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dekat dunia dan dapat nikmat di sisi Allah dan akhirnya kembali kepada Allah, dan naik sekarang bertemu dengan Allah untuk mendapat nikmat di sisi Allah. Kata Nabi, hamba itu telah memilih untuk naik bertemu dengan Allah. Begitulah cinta dan kasih rindu Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu ditanam di dalam diri setiap Muslim. Setiap orang yang beriman mesti mendambakan untuk melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, orang yang mengimani untuk bertemu dengan aku, untuk bertemu dengan aku pada hari kiamat, mereka mestilah menjadikan satu sosok tubuh, satu batang tubuh yang aku jadikan di kalangan manusia, yang mana dia membawa risalah ini. Pemilik kepada agama adalah Allah. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang agama, kita sebut tentang syariat, mutlak dia milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita ingatkan, dia adalah baginda, adalah pembimbing kita kepada syariat Allah dan untuk mengenal kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata telah ada pada diri Rasul itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu contoh, satu teladan bagi mereka yang berharap untuk jumpa dengan Allah pada hari kiamat, dan mereka banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang Nabi adalah sosok tubuh manusia yang mana perlu dijadikan panduan. Kita tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Nabi ni dah 1500 tahun dah. Jauh sangat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi agama itu sampai kepada kita. Budaya Islam itu sampai kepada kita. Berakhlak dengan Islam itu sampai kepada kita. Hidup dengan agama itu sampai kepada kita. Ini berkat kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. Yang mana mereka tak duduk saja para sahabat Nabi ni. Walaupun sahabat-sahabat Nabi
Kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis, dalam banyak-banyak ayat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penghargaan khusus kepada mereka, orang-orang yang terawal di dalam agama. Sehingga dalam hadis Nabi juga memberikan pengiktirafan kepada sahabat-sahabat baginda. Ada sahabat-sahabat yang confirm jaminannya adalah syurga, seperti Abu Bakar, seperti Umar dan lain-lain. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Tapi setelah kewafatan Nabi SAW, para sahabat tak duduk saja. Dia tak duduk, dia kata tak apalah, aku pun tunggu untuk ajal aku sampai. Sebab aku ni pun dah, Nabi pun jamin syurga dah. Macam kita lah, ayah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau macam kita ni, dirahmati Allah sekalian, tambah-tambah geng-geng ayah-ayah ibu sekalian yang pencen ni, dia kata aku nak buat apa dah. Dia kata aku pun pencen, setiap bulan masuk puluh-puluh ribu lah. Tak payah duk fikir apa dah. Rumah pun selesai dah, kereta pun selesai dah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Tapi para sahabat Nabi SAW, walaupun jaminan kepada mereka syurga, tetapi mereka menggerakkan agama sehingga pada zaman sahabatlah Islam berkembang dan maju. Rom, Parsi tunduk ketika mana zaman pemerintahan sahabat Nabi SAW. Dan Islam berkembang sampailah ke bumi Malaysia kita, hasil daripada sahabat Nabi SAW yang membantu menggerakkan agama ni. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan insya-Allah pada malam ni kita ambil sedikit manfaat daripada satu hadis Nabi SAW. Bagaimana nasihat Nabi kepada sahabat, dan khusus juga nasihat ini kepada kita manusia secara keseluruhannya. Kerana sahabat Nabi SAW, mereka tak duduk saja. Mereka akan tanya dan akan tanya dan akan tanya Nabi SAW. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sahabat telah direkodkan. Pertanyaan-pertanyaan sahabat telah dibukukan. Sehinggalah kepada generasi kita, sehingga nasihat Nabi, teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sampai kepada kita hari ini. Sebab itu hari ini kita tengok, ayah yang dirahmati Allah sekalian, ada di kalangan kita dan juga sahabat-sahabat kita, kita tengok cara makan dia. Kita tengok cara disantuni masyarakat dia. Kita tengok disantuni keluarga dia. Kita tengok macam mana mereka berhadapan dengan orang kata waktu solat dan sebagainya. Ini budaya ataupun akhlak yang telah sampai kepada kita hasil daripada perjuangan para sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, dan pada malam ni kita nak bawa satu hadis daripada seorang sahabat agung baginda Ar-Rasul SAW. Bagaimana nasihat daripada Nabi SAW. Nabi itu cerminan kepada para manusia dari sudut akhlak. Maka nasihat daripada Nabi ada satu perkara penting bagi kita yang berharap untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Satu hadis daripada Nabi SAW. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Khalili, kekasih aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi aku satu wasiat. Bagi aku wasiat, iaitu untuk aku lakukan 7 perkara. Ayam dirahmati Allah sekalian, ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Dan ini juga wasiat kepada kita semua. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, kita tengok dalam banyak hadis, Nabi dia suka bagi nasihat dan Nabi suka bagi wasiat. Nabi bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam duk berjalan dengan Muaz bin Jabal, Nabi dia pegang tangan Sa'ad dan tangan Muaz bin Jabal. Nabi pegang. Ni nak tunjuk ni karakter Nabi ni macam mana sahabat tak sayang dekat Nabi. Sebab itu waktu kewafatan Nabi SAW, Allahu Akbar, satu bencana kepada para sahabat Nabi. Kerana apa? Hilang orang yang mereka sayang.
Nabi adalah menantu yang paling baik kepada para sahabat. Nabi adalah seorang pemimpin yang hebat kepada para sahabat. Nabi seorang mertua yang hebat kepada para sahabat. Nabi seorang sahabat yang hebat kepada sahabat-sahabat baginda. Sehingga kan sahabat yang kita nampak biasa, kita nampak lekeh, kita nampak macam tak berapa nak ada function dalam Islam. Bukan hebat mana pun, kaya pun tak. Setakat Bilal sahaja, setakat tukang muazzin. Tetapi pemergian Nabi SAW meninggalkan kesan yang besar kepada para sahabat Nabi SAW. Bilal dalam sebahagian riwayat dia tak mau azan kerana dia ingat kepada Nabi SAW. Kerana Bilal ni, Nabi ni layan Bilal ni, Allahu Akbar. Nabi sandang dekat Bilal, Nabi duduk dengan Bilal. Ayah ibu sekalian, kita pun tak boleh buat macam Nabi buat. Sebab itu Nabi ni manusia yang paling hebat dari semua sudut. Dan inilah yang telah diperakui oleh sebahagian besar daripada profesor-profesor, orang yang buat kajian tentang Nabi walaupun mereka daripada barat. Mereka bukan agama Islam. Mereka buat kajian. Nabi ni satu sosok, satu tubuh manusia yang mana semua tauladan kebaikan itu ada pada Nabi. Nabi pemimpin yang hebat. Nabi seorang ketua keluarga yang hebat. Dalam satu hadis, bagaimana diceritakan Nabi SAW dengan isteri baginda. Isteri baginda. Yang mana Ibn Rahmatullah sekalian, seorang isteri baginda Nabi SAW cari Nabi. Dia cari Nabi, dia tahu dah nak cari dekat mana ibu-ibu sekalian. Dia tahu dah kalau nak cari Nabi, cari dekat masjid. Kita kalau isteri cari kita, tak tahu nak cari kat mana. Dia kata aku tak tahulah pok hang ni pergi kedai mamak maju ni ke, ataupun mamak simpang ni ke, ataupun kedai tom yam tu. Tak tahu pergi mana. Tapi isteri Nabi dia tahu di mana nak cari Nabi SAW. Bila mana jumpa dengan Nabi, ada benda yang dia nak sembang dengan Nabi, dia nak keluar daripada masjid, dia nak balik rumah. Nabi iring dia, berhantar sampai dekat luar. Tu romantik Nabi SAW ni. Sebab itu Nabi SAW satu sosok tubuh yang perlu dijadikan teladan dan Allah rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Abu Zar radhiyallahu anhu dia kata apa? Dia kata awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati aku, orang yang aku sayang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wasiat kepada aku. Ayah rahmat Allah sekalian, siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari ni. Kita nak tengok siapa Abu Zar ni sebelum kita nak baca hadis ni. Siapa Abu Zar ni? Abu Zar Al-Ghifari ataupun nama sebenar dia Jundub bin Junadah bin Sakan. Abu Zar Al-Ghifari ni satu tokoh yang kita jangan buat-buat tak kenal. Abu Zar Al-Ghifari ni kena ada dalam minda semua orang Islam. Abu Zar Al-Ghifari ni kena ada dalam minda anak-anak kita. Ayah-ayah rahmatullah sekalian, ada banyak buku tentang sahabat-sahabat, buku cerita ringkas tentang sahabat-sahabat. Tolong beli, tolong bagi anak-anak baca. Bagi biar dia orang kenal siapa sahabat Nabi. Hari ni kita kenal Nabi SAW. Kita hafal tentang Nabi. Kita belajar sejarah Nabi saban tahun diulang ketika Maulidur Rasul. Tapi jangan lupa sosok-sosok lain yang bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu orang Islam kena kenal siapa Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari, ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia ni daripada satu kaum, satu puak Ghifar di perkampungan di antara Mekah dan juga Madinah. Yang mana Abu Zar Al-Ghifari ni, dia bukan orang baik sangat pun. Peringkat awal ni. Ni jenis samsing ni, ibu sekalian. Jenis kepala penyamun ni. Perkampungan Ghifar, dia dikenali sebagai puak surga menyamun. Dia samun kabilah perdagangan. Dia pau orang-orang tengah jalan yang nak pergi berdagang. Dan Abu Zar Al-Ghifari dalam riwayat, dia orang yang tak percaya pada berhala. Ni, jahat-jahat dia tak percaya pada berhala ni. Jahat-jahat dia tak syirik ke Allah. Dia kata takkan Tuhan macam ni. Ni, orang cerdik ni ibu sekalian.
Sebab itu, kalau kita tengok manusia ni, kadang-kadang yang jahat tu sebenarnya dia cerdik. Bukan tak cerdik, cuma dia panggil dia nakal sikit, buah sikit. Dia cerdik ibu sekalian, sebab tu yang dia boleh buat benda jahat tu. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, Abu Zal Al-Ghifari, bila mana dia dengar tentang kebangkitan Nabi, dia dengar di Mekah ada orang yang bangun dan mengaku jadi Nabi. Pada waktu itu dia utus kawan dia, abang dia, katanya, hampir saat di Mekah, hampir dengar saat tentang kawan ni, aku dengar dia mengaku jadi Nabi dia. Abang dia pun bila balik cerita kepada Abu Zar, dia ni bagus, dia seru orang pada kebaikan, dia bawa Al-Quran, dia bawa ayat-ayat yang bukan ayat itu daripada sihir dan sebagainya. Abu Zar bila dengar macam tu, dia tak puas hati lagi. Dia pi pula. Ni bukan orang biasa ni kepala penyamun. Bila dia pi, ayat dirahmati Allah sekalian, dia cari Nabi SAW. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, dalam nak cari Nabi ni bukannya senang waktu tu. Dia tak boleh pi tu terus tanya, mana Muhammad yang kata jadi Nabi? Dia tak boleh tanya macam tu. Orang tak akan bagi tahu. Sebab itu Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka melancarkan program-program, kempen-kempen penerangan bila mana ada orang luar yang datang masuk ke Mekah, mai ziarah Baitullah, mai tawaf di Kaabah. Mereka buat sesi penerangan supaya kamu menjauhkan diri daripada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka takut bila mana orang dengar tentang Muhammad, mereka dengar apa yang dibacakan oleh Muhammad, menyebabkan mereka akan mengikut apa yang dibawa oleh Muhammad. Sebab itu orang-orang Quraisy takut. Sebab itu dia orang takut. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat Utbah bin Rabi'ah, bila mana dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, bila jumpa dengan Nabi SAW, dia tawarkan kat Nabi macam-macam. Dia kata, wahai Muhammad, kau ni nak apa? Wahai Muhammad, yang kau duk buat kerja macam ni kau nak apa? Kalau kau nak kaya Muhammad, kami akan kumpulkan seluruh perhiasan-perhiasan Arab. Segala kekayaan-kekayaan Arab kami akan bagi kepada kau, wahai Muhammad. Kau tak payah buat macam ni. Kami akan jadi kau orang yang paling kaya di Mekah. Kalau kau nak isteri, kami akan cari gadis-gadis yang paling baik, yang paling cantik. Kau ambil lah 10 orang pun buat jadi isteri kau. Lalu kata Nabi, dah habis dah agak? Nabi kata dah habis? Dah. Ibu sekalian, ini kelebihan orang Arab. Dia ni ibu sekalian, bila dia cakap, lepas tu dia bagi pula Nabi bercakap. Ini kelebihan mereka. Sebab itu kita kena sentiasa mendengar supaya kita boleh buat penilaian. Lalu Nabi SAW membaca beberapa ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dengar, dia kata cukup Muhammad, dia balik. Kawan-kawan dia tengok muka macam lain dah. Dia kata, aku nak kata sihir bukan, nak kata syair bukan. Dia kata kat kawan-kawan dia kata kita tak payah kacau lah Muhammad, biarkan dia. Sebab itu mereka takut bila mana ada orang mai jumpa Nabi, takut terpedaya dan takut terikut dengan kalam Nabi SAW. Abu Zar akhirnya dapat bertemu dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi SAW, dia dengar tentang Islam. Dia kata, inni asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari ini saksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Kau itu pesuruh Allah. Nabi kata, Abu Zar balik ke Ghifar, balik sebarkan Islam. Tapi jenis ketegak ni ibu sekalian, ni bukan jenis orang biasa-biasa. Dia ni jenis samsing, jenis penyamun. Dia pipi tengah orang-orang Quraisy yang berada di perkarangan Masjidil Haram, di perkarangan Kaabah. Dia kata, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Wih, tercabang pokok Quraisy ni. Tercabang. Mereka dulu dia orang tak ambil kesempatan lama, dia orang pukul Abu Zar sehingga dalam riwayat hampir mati Abu Zar ni, pukul teruk sungguh. Dan akhirnya yang datang untuk selamatkan Abu Zar adalah bapa saudara Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mai selamatkan, dia kata, hei, ni hampa kenal tak yang hampa pukul ni siapa? Tapi dia tak cakap lah kedah ni, kan?
Dia kata yang apa duk pukul, yang apa belasah macam apa lagi ni, kenal tak siapa ni? Lalu kata mereka, kami tak kenal dah. Kata Abbas, inilah Abu Zar, kepala di antara kepala-kepala penyamun. Ayat rahmatullah sekalian. Bayangkan, kata Abbas, nanti macam mana kita nak pergi berdagang ni, nak jumpa dengan pok dia orang ni. Dan akhirnya dia diselamatkan. Balik, berubat sikit, apa semua, esok cegas, pergi buat balik, pergi umum balik. Dan akhirnya dipukul lagi, Abbas datang selamatkan lagi. Dan akhirnya Nabi suruh dia balik. Ibu sekalian, hasil daripada Abu Zal Al-Ghifari, bila dia balik dan dia dakwah orang dengan agama, setengah daripada suku Ghifar masuk Islam. Setengah daripada suku Ghifar masuk Islam. Setengah lagi masuk bila mana Nabi berhijrah. Dan hasil daripada tangan Abu Zar, Bani Aslam juga masuk Islam. Allahu Akbar. Ayat rahmatullah sekalian. Ni sahabat ni, yang mana dia dapat Islam bukan untuk diri dia saja. Dia dapat Islam untuk kita semua. Sebab itu mereka meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Mereka meriwayatkan nasihat-nasihat daripada Nabi untuk tatapan kita pada hari ini. Begitu juga dengan para ulama, para tabi'in yang mencari, ulama-ulama hadis khususnya, yang mencari sumber-sumber yang sahih, yang mencari jalan-jalan untuk bertemu dengan hadis yang benar dari Nabi SAW. Tugas kita, kita menerima, dan tugas kita, kita beramal dengan apa yang diperintahkan dan dinasihati oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayam rahmatullah sekalian. Kata Abu Zal Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Zar, yang mana kekasih aku wasiat ke aku 7 perkara. Yang pertama, kata Abu Zar, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, iaitu mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ayat rahmat Allah sekalian, ini wasiat Nabi. Ini wasiat Nabi kepada kita juga. Apa wasiat Nabi? Kena ada perasaan sayang pada orang miskin. Ayat rahmat Allah sekalian ni, kita naik motor, kita naik kereta. Sekarang contoh, kita naik kereta. Mungkin Allah bagi kita rezeki, kereta kita agak baik. Mungkin kita pakai kereta kenderaan yang agak selesa. Bila kita naik kereta, kita sampai dekat traffic light, ayam rahmatullah sekalian, Allah uji pandangan mata kita. Kita melihat satu pasangan yang kita tengok motornya agak doif, motornya agak usang, yang kadang-kadang bila mana nak start pun kena tolak dulu. Ayam rahmatullah sekalian, celah-celah tu ada anak kecil yang ada bersama dengan mereka. Kita nampak daripada zahir mereka, kita nampak kesusahan yang mereka alami. Ayah-ayah ibu rahmat Allah sekalian, agak malang bagi kita bila mana kita melihat suasana tersebut. Kita berpaling, kita buka kuat radio kita, kita teruskan perjalanan. Malang bagi orang Islam. Sedangkan Nabi SAW didik dan ajak kita untuk kita berdoa kepada sahabat kita. Ayat rahmat Allah sekalian, tengok kesusahan sahabat kita, kesusahan orang Islam. Kata Nabi, doalah kepada sahabat kita. Dan doa yang paling baik, doa yang mereka tidak ketahui. Kita duduk dalam kereta, kita kata, Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, berikanlah rezeki yang terbaik kepada mereka. Ayat rahmat Allah sekalian, kena ada rasa sayang kepada orang yang susah. Kena rasa sayang kepada orang yang miskin. Jangan pandang mereka dalam pandangan kehinaan. Jangan pandang mereka dalam keadaan dia orang ni jenis tak usaha. Ayat rahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam kehidupan dunia ni Allah jadikan dia ujian. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Ada orang yang mana bukan dia tak usaha, dia dah buat kerja daripada pagi sampai malam, sambung dengan guard. Jumpa orang macam ni, ayat rahmati Allah sekalian, dia bukan tak usaha, dia kerja. Ibu sekalian, saya pernah jumpa ada orang, rahmat Allah sekalian, kenalan yang mana dia kerja pagi, dia kerja tempat lain, dia balik rumah pukul 2, pukul 3, start lagi pukul 6, nak kena pergi pula untuk kerja jaga malam. Tanya dia keseluruhan gaji, dapatlah 2,500. Ayah yang rahmat Allah sekalian, 2,500 hasil daripada kerja dia. Sebab dia yang tu je kemahiran yang dia boleh Allah bagi kat dia. Tapi Allah bagi kat kita kemahiran lain. Pandai bercakap, pandai meniaga, pandai berinteraksi dengan orang.
Sekali kita sign check 40,000 masuk akaun. Sekali kita bercakap 5-6 ribu masuk akaun. Allah bagi rezeki kita dari sudut yang lain. Sebab itu kata Nabi SAW, Allah jadikan orang susah di kalangan kita. Dan Allah jadikan kekayaan dan kelebihan untuk kita. Kata Nabi, tidaklah Allah tolong kamu, tidaklah Allah bantu kamu, Allah bagi kedudukan kepada kamu, melainkan dalam keluarga kamu ada adik-beradik yang susah. Melainkan dalam masyarakat kamu ada orang yang memerlukan bantuan. Melainkan dalam negeri kamu ada orang yang mengharapkan pertolongan. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita tak bantu orang-orang susah, tapi bantulah dengan doa kepada mereka. Tanda apa? Kita orang yang sayang kepada mereka. Sebab Nabi sayang pada orang yang miskin. Nabi kata orang miskin masuk syurga awal. Ayah ibu sekalian, dia orang masuk syurga awal pada kita, 500 tahun awal pada kita. Dia orang tak ada beban yang berat untuk mereka tanggung. Kita ni banyak beban yang kita nak tanggung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Abu Zar, kekasih aku, dia wasiat dekat aku untuk aku menyantuni orang susah dan sayang kepada orang susah. Sebab itu kalau kita tengok dalam doa daripada Nabi SAW, Nabi doa untuk bersama dengan orang-orang yang miskin. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan orang miskin dalam keadaan miskin, matikan aku juga dalam keadaan miskin, dan masukkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Ini kan bukan menunjukkan kita ni kena jadi miskin. Sehari pakat pih bagi semua harta rumah apa semua, sebenarnya pakat duduk tidur sampai masjid pula. Tapi maksud dia kecintaan kita kepada orang miskin itu perlu. Ayat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua kata Abu Zar radhiyallahu anhu, iaitu kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasiat kepada aku. Kata Abu Zar, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang di bawah dan tidak melihat kepada orang yang di atas. Ibu sekalian, pesanan Nabi yang kedua, nasihat Nabi yang kedua, yang mana kata Abu Zar, Nabi SAW suruh supaya aku tengok orang yang ada di bawah aku, jangan tengok orang yang di atas aku. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, jangan melihat kepada mereka yang di atas. Kerana yang demikian itu lebih patut, kata Nabi, supaya kamu tak remehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Kita naik kereta yang dirahmati Allah sekalian, bila naik kereta, kalau kita tengok ada pula kereta sebelah duk parking, kita duk tengok, duk jeling, kita rasa bila lah nak boleh naik Velfire ni, bila nak boleh naik BMW. Jangan kata orang lain, saya pun dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang duduk dalam hati, boleh duduk dekat seat belakang dia pun tak apa dah. Kan, kita tengok benda yang mewah, kita rasa seronok kalau dapat ni. Nabi tak bagi kita tengok macam tu. Sebab bila kita tengok macam tu, kita lupa nikmat apa yang Allah bagi kat kita. Sebab itu kata Nabi, tengok orang yang di bawah ni, orang yang tak ada apa-apa, orang yang yang kurang lagi daripada kita, supaya kita reti erti syukur. Kalau kita tengok yang sebelah, kita tak reti lagi erti syukur. Kalau kita tengok sebelah lagi, baru kita kata alhamdulillah lah, alhamdulillah. Allah bagi juga kat kita, Allah bagi juga tempat tinggal, Allah bagi juga kenderaan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggal dia. Ibu sekalian, rumah yang kita duduk hari ini, sama ada rumah tu kita bayar habis dah, sama ada rumah tu kita masih lagi berhutang dengan bank, sama ada rumah tu kita sewa. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, siapa yang duduk di tempat tinggal dan dia rasa aman dengan tempat tinggal tersebut, jauh daripada panas dan hujan, ada keselesaan kepada keluarga, anak dan isteri dia, kata Nabi SAW, dan diberikan kesihatan yang baik dekat dia. Duduk rumah walaupun flat, lepas tu kesihatan pun baik, dan hari-hari ada makanan. Maksud dia, pagi pun ada sarapan dekat dia, tengah hari pun ada makanan, isteri dia boleh masak, malam ada makanan, walaupun tak mewah macam orang lain. Kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruh dia. Sebab itu
Nabi suruh kita melihat kepada apa yang di bawah, bukan yang di atas, untuk mendidik kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, kata Abu Zar radhiyallahu anhu, wa an asila rahimi wa in jafani, yang mana kata Abu Dzar, aku diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambungkan silaturahim, silaturahmi. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang silaturahmi, bila kita sebut tentang silaturahim, dia adalah hubungan kerabat, hubungan disebabkan perkahwinan, hubungan yang disebabkan oleh darah. Kita hari ini yang dirahmati Allah sekalian, istilah silaturahim kita guna dengan orang lain, kawan-kawan kita. Tapi bolehlah yang dirahmati Allah sekalian, tapi kepada makna yang khususnya tak sampailah. Kan? Kerana apa? Bila sebut tentang silaturahim, silaturahmi, dia adalah hubungan darah. Ada ulama kata habis tu sesama kita ni nak sebut apa? Kita sebut ukhuwah Islamiah. Ayat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang silaturahim, hubungan kekeluargaan, yang mana kata Nabi SAW, orang yang menyambung kekerabatan, menyambung hubungan sesama kerabat, kata Nabi, bukanlah orang yang membalas kebaikan, tetapi mereka yang menyambung bila mana berlakunya perpecahan, bila berlakunya keretakan dalam hubungan tersebut. Ayat dirahmati Allah sekalian, kita hari ini, generasi kita hari ini, ayat dirahmati Allah sekalian, tak macam orang-orang dulu lah. Dan cuma adalah sebahagian besar daripada sahabat-sahabat kita ni, sekalian, saya pernah tengok ada beberapa orang yang saya kenal, sekalian, dia orang ni kalau buat sekali family day, dia ambil daripada jalur ni, daripada nenek moyang ni, dia buat family day ratus orang. Dia kata, ustaz, waktu tu lah orang yang tak kenal pun kenal, tak tahu main mana ni boleh kenal, rupa-rupanya kena adik-beradik. Kita ni contoh yang dirahmati Allah sekalian, kita ada mak dengan ayah. Kita ni duduk lama dengan keluarga belah mak kita, duduk dengan tok wan kita, kita akan rapat dengan mak saudara kita, pak saudara kita, sepupu sepapat kita ni, kita rapat sebelah mak. Sebelah ayah ni balik raya ya. Dan kita kurang rapat. Kenal pun sampai pak saudara, sepupu pun kadang-kadang tak kenal. Jangan kata orang lain, saya sendiri. Saya pula kena pula tok wan ni kahwin 3. Allah, pening kepala ibu sekalian. Tok wan kahwin 3. Ayah saya kahwin 1. Saya Allah Ta'ala alam lah macam mana. Ibu sekalian, bila jumpa ni Ibn Rahmati Allah sekalian, sepupu saya lah ni. Sepupu saya tu besar anak saya. Dulu ni saya pernah jumpa dengan mak saudara pupu lah kira. Sepupu ayah saya. Sepupu ayah saya tu muda pada saya lagi. Ibu sekalian, kita tengok Allah, pening kepala ibu sekalian. Sebab itu Ibn Rahmati Allah sekalian, siapa yang boleh sambung hubungan kerabat, kata Nabi SAW, inilah yang paling baik. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, selagi mana kita boleh jaga hubungan kekerabatan, jaga. Kerana ini antara nasihat Nabi SAW kepada Abu Zar dan kepada kita. Dan malang, kata Nabi. Malang. Bukan sekadar malang, Nabi bagi jaminan pergi neraka. Nabi bagi jaminan tempat dia neraka. Siapa kata Nabi SAW? Iaitu la yadkhulul jannah qati'. Orang yang putuskan hubungan silaturahim. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia putuskan hubungan. Dia buat benda yang boleh jadi fitnah. Dia buat benda yang boleh jadi bergaduh, sehingga terpisah abang dan juga adik, terpisah pak saudara dan juga anak saudara, terpisah di antara sepupu dan juga sepupu. Nabi bagi ancaman, la yadkhulul jannah qati'. Orang yang putuskan hubungan silaturahim, mereka itu jaminan, kata Nabi SAW, adalah neraka. Ayat dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi sebut, barang sesiapa yang suka diluaskan rezeki dia dan dipanjangkan usia dia, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi di antara kerabat dan juga ahli keluarga dia. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, kata
Abu Zal Al-Ghifari, Nabi SAW memberikan nasihat, wa an akthira min la haula wa la quwwata illa billah. Banyakkan oleh kamu untuk membaca dan menyebut la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada apa-apa melainkan kesegalanya di bawah kendali dan kuasa kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu menjadi orang yang beriman di sisi Allah, kita kena meyakini segala-galanya adalah urusan Allah, dan kita meletakkan semuanya di bawah kepimpinan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ajak kepada Fatimah radhiyallahu anha satu doa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa yang diajarkan daripada Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha supaya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rahmataka arju, dengan rahmat engkau wahai Allah kami minta ya Allah, aku minta ya Allah, fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan diri aku untuk bimbing diri aku walau sekelip mata, aku tak mampu. Jangan. Dan kita minta kepada Allah dengan rahmat Allah, jangan kita dilepaskan daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, tak mampu kita. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, dan minta kepada Allah dengan rahmat Allah supaya Allah Subhanahu wa taala yang memimpin kita. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kata Abu Zar radhiyallahu anhu, wa an atakallama bimurril haq, dan aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Ayah dirahmati Allah sekalian, Abu Zar sosok tubuh yang kita kenal, dia ni orang yang mana dia tak kira apa orang cakap, yang penting kalau aku nak kata, aku kata. Sebab itu daripada awal dia masuk Islam, Nabi kata tak payah pergi balik ke Ghifar, dia pergi di depan orang-orang Quraisy dan dia isytiharkan Islam. Ni Abu Zar, dia ni jenis orang tak boleh nak main nak suap dia, tak boleh nak main nak kontrol dia, tak boleh. Dia kata kalau dia nak cakap sesuatu benda, siapa pun tak boleh halang dia. Dan ini nasihat Nabi SAW kepada Abu Zar, kata benda yang benar walaupun perkara itu memedihkan dan perit untuk diterima. Wala ta'khudhni fillahi lawmatu laim, dan Nabi SAW berwasiat kepada aku, kata Abu Zar, supaya tidak takut celaan mereka yang mencela aku dalam dakwah. Jangan takut. Ayam dirahmati Allah sekalian, tambah-tambah orang yang buat kebaikan ni, orang yang buat kerja agama, orang yang bawa kebenaran, tipu kalau dia tak kena ujian. Siapa yang buat benda baik ni mesti ada ujian dia. Siapa yang bawa agama dan dakwah ni akan ada ujian dia. Dan kata Abu Zar, Nabi SAW wasiat kepada aku supaya jangan sekali-kali, kata Abu Zar, jangan terasa dengan mereka ni. Jangan buat sangat, jangan duk ambil tahu sangat orang yang nak kata apa, nak cela ke nak maki, buat tak reti je. Ini antara sunnah di dalam menggerakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Zar, Nabi SAW wasiat kepada aku, wa alla as'alan nasa syai'a, jangan minta sesuatu kepada manusia. Ayam dirahmatullah sekalian, bukanlah kita tak boleh minta tolongan orang, bukanlah kita tak boleh nak harapkan bantuan daripada orang, tetapi jangan menjadikan manusia itu, kalau kita tak minta tolong dia, kita tak boleh duduk. Kalau tak minta tolong dia, tak ada siapa lah nak boleh tolong aku, hang seorang aja, jangan. Ayam dirahmatullah sekalian, dan ini terbukti ketika mana hampir kepada meninggalnya Abu Zar radhiyallahu anhu. Ayah sekalian, Abu Zar ni, dia di akhir hayat dia duduk jauh daripada orang. Dia duduk jauh daripada Madinah. Satu kawasan yang tak didiami oleh orang lain, satu kawasan yang orang tak lalu kawasan tu. Kena dengan hadis Nabi SAW. Yang mana Abu Zar ni, dia duduk jauh daripada orang ramai.
Kawasan yang mana orang nak lalu tu musim haji je, tu pun ada 1-2 kumpulan je yang lalu. Nak kata memang bukan orang guna kawasan tu. Bila mana dia sampai kepada nak wafat ataupun nak meninggalnya Abu Zar, isteri dia menangis. Isteri dia ni rasa macam takut, sedih. Kata Abu Zar, pasal apalah yang kau takut ni? Kata isteri Abu Zar, macam mana aku tak takut? Ni kau ni dah nak meninggal ni, dah nak sampai ajal kau ni. Siapa yang nak uruskan kau ni, wahai Abu Zar? Aku ni tak larat ni, siapa yang nak tolong ni? Ibu sekalian, tengok Abu Zar, ibu sekalian. Ni sahabat Nabi SAW ni, siapa kita nak banding dengan sahabat ni? Siapa kita yang nak banding dengan sahabat? Tu pun ada orang baru ngaji agama sikit, lepas tu pergi join kumpulan yang bukan-bukan, boleh pula kritik sahabat. Saya biasa jumpa ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, bila mana ada orang mai jumpa saya, dia minta tolong. Dia kata, Ustaz boleh tak sembang dengan sekian-sekian, sebab adik dia terpengaruh dengan satu fahaman. Ayah dirahmati Allah sekalian, dalam duk sembang, dia kata kami ni, bukan kami ni orang kata hina dan kritik Abu Bakar, bukan kami tak suka, bukan kami benci dengan Umar, kami raikan mereka ni sahabat Nabi. Tapi bab jawatan tu ikut-ikut kepada Sayyidina Ali, tapi mereka ambil kuasa. Sanggup kita kata kepada Abu Bakar macam tu? Sanggup kata kepada para sahabat Nabi gila kuasa? Ayah yang dirahmati Allah sekalian, ni orang yang baru nak kenal agama, dia ingat bila mana dia join kumpulan tu, bila mana sebut tentang seorang sahabat Nabi, bila mana sebut tentang ahli bait Nabi, dia rasa dia dah berjuang dah demi agama. Siapa kita nak banding dengan sahabat Nabi SAW? Ayah yang dirahmati Allah sekalian, ni Abu Zar ni orang yang mana cukup percaya dengan hadis Nabi. Dia yakin dengan janji Nabi SAW. Kita pun tak percaya dengan janji Nabi kadang-kadang. Abu Zar yakin. Dia kata kat isteri dia, wahai isteriku, aku mendengar daripada Nabi SAW. Bila mana kami duduk ramai-ramai dalam satu kumpulan, Nabi kata, yang mana di antara kamu semua ni ada yang mana dia akan meninggal di satu tempat yang terpencil, jauh daripada orang, dan dia akan diuruskan oleh satu kumpulan kaum muslimin. Dan Abu Zar kata kepada isteri dia, dan aku yakin dan percaya pada hadis Nabi SAW, dan aku tahu itulah aku. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, dan Abu Zar yang dirahmati Allah sekalian diuruskan oleh kaum muslimin tersebut. Ini menunjukkan keyakinan Nabi, keyakinan Abu Zar kepada apa yang disampaikan oleh baginda kepada beliau. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita digalakkan untuk berdoa seperti mana yang diajar dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Zar dalam kehidupan dia, di last sekalipun, dia tak mau mengharapkan bantuan daripada orang lain walaupun nak kafankan diri dia. Dia kata kalau boleh kafan dengan kain aku, kalau tak cukup tu terpaksa, dia kata. Itulah kehidupan peribadi Abu Zar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman terhadap agama dan mengikuti jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.